Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, saya berpendapat tentang media sosial. Media sosial sekarang dengan pengguna Facebook sebanyak 14 juta pengamal media sosial 14 juta. Lepas tu pengguna handphone bimbit yang diutarakan oleh Datuk Seri Najib tadi sebanyak 146%. Maknanya setiap rakyat Malaysia mempunyai sekitar 1.5 handset di tangan masing-masing. Jadi saya melihat media sosial ini adalah satu agenda yang penting untuk kemenangan Barisan Nasional pada masa akan datang. Kita sedia maklum antara punca kekalahan Barisan Nasional pada PRU ke-13 pada tahun yang lepas adalah disebabkan UMNO atau Barisan Nasional tidak dapat melawan dakwah atau fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh pembangkang kepada kerajaan. Ini adalah satu kelemahan yang kerajaan perlu tengok secara serius supaya fitnah-fitnah yang dibawa oleh pembangkang ini dapat ditimbang tara. Maknanya bila satu-satu dakwah pembangkang tu diutarakan di laman Facebook, ada jentera-jentera atau kader-kader media sosial yang bercakap tentang perkara-perkara yang benar. Kita sedia maklum banyak isu-isu yang dibawa, contohnya pengundi 40,000 pengundi Bangladesh, pengundi Bangladesh yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar yang mengatakan pada PRU ke-13 yang lepas seramai 40,000 pengundi Bangladesh mengundi dalam pilihan raya dan menyokong Barisan Nasional. Tapi ini tidak dapat dibuktikan. Dan hari ini secara jelas dalam ucapan dasar Presiden kita melihat bahawa sekali lagi Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO membuktikan bahawa dakwah dan fitnah yang dibuat oleh pembangkang kepada kerajaan atau kepada pilihan raya adalah satu pembohongan yang besar. Satu pembohongan yang besar. Jadi rakyat perlu jelas dan memahami bahawa media-media sosial ini bukan semuanya yang betul. Bukan semuanya yang betul. Jadi jadi saya harapan saya untuk pada kerajaan ialah kita mahukan banyak pengamal-pengamal media sosial yang lebih profesional. Bukan dibeli dengan wang ringgit atau diupah seperti Rik Bin. Pembangkang mengupah Rik Bin untuk memfitnah dan mengatakan macam-macam cerita yang tidak betul kepada UMNO dan kepada Barisan Nasional. Kita lihat bahawa secara orang boleh menuduh apa sahaja, tapi kita perlu buktikan. Pembangkang perlu buktikan bahawa tuduhan itu adalah benar atau tidak benar. Jadi itu perkara pertama. Tentang harapan saya pada PRU ke-14 pada masa akan datang, hari ini Datuk Seri Najib telah memberi 5 garis panduan. Yang pertama, memperkasakan ekonomi Bumi Putera dan orang Melayu. Kedua, memperkasakan atau mempertabatkan Islam sebagai agama sebagai adin dalam masyarakat di Malaysia ini. Semua orang mengatakan bahawa PAS adalah pejuang agama Islam. Tetapi pada dasarnya sepanjang 67 tahun UMNO ditubuhkan, masjid, institusi seperti Bank Islam, UIA, Universiti Islam Antarabangsa, bank-bank berlandaskan syariat Islam. Ini adalah di tangan bawah kerajaan Barisan Nasional. Sebenarnya yang mempertahankan institusi agama Islam ni ialah UMNO dan bukan PAS. Dan yang ketiga dasar yang dibahaskan ialah tentang media sosial yang tadi saya cakapkan bahawa pengguna Facebook seramai 14 juta pada hari ini dan rakyat ada 146% rakyat mempunyai handphone atau telefon bimbit. Dan ini pada masa akan datang kerajaan
ataupun Barisan Nasional, termasuk UMNO sendiri, mestilah melatih pengamal-pengamal media bercerita tentang benda yang betul dan benda yang hak. Sekurang-kurangnya ini adalah adil untuk kerajaan. Dan akhir sekali tentang KPI. Hari ini Presiden UMNO Datuk Seri Najib dalam ucapan dasarnya membahaskan menyatakan perlunya Key Performance Indicator atau KPI, prestasi. Maknanya di peringkat bahagian UMNO akan datang, di peringkat cawangan-cawangan perlu diadakan. Contoh macam setiap bulan bahagian kena buat 1 bulan mesyuarat atau 2 bulan mesyuarat. Di peringkat cawangan setiap 3 bulan sekali ada program-program yang akan dilaksanakan. Ini bukan retorik. Selama ini kita melihat bahawa kelemahan UMNO, banyak pemimpin-pemimpin UMNO mungkin segelintirnya bercakap tentang perkara yang hebat-hebat, tapi tidak ada dibuktikan dengan key performance indicator. Tidak ada kita ada hitam putih. Hari ini kita kata kita program di peringkat cawangan, buat satu-satu program Maulidi Rasul, kehadiran jemputan mungkin 1000 orang. Tapi sebenarnya pada dasarnya mungkin 100 orang saja. Jadi inilah kelemahan-kelemahan yang saya lihat. Dengan UMNO, dengan Presiden kita pun melihat bahawa ini kelemahan yang perlu diperbaiki pada masa akan datang. Jadi saya percaya dan yakin Datuk Seri Najib dalam ucapan dasarnya telah melihat 5 perkara penting yang UMNO kena perjuangkan pada masa akan datang. Dan saya yakin kali ini UMNO bukan dilihat sebagai parti yang lemah, bukan sebagai parti yang mundur. Hari ini kita akan melihat, kita akan bekerja, sebagai saya bekerja untuk memastikan UMNO ni terus relevan daripada sekarang pada PRU ke-14 pada masa akan datang. Dan saya percaya bahawa pemimpin-pemimpin di peringkat akaumbi, pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian faham tanggungjawab masing-masing. Pembangkang ni bukannya hebat sangat. Kita kadang-kadang rakyat tertipu dengan daya-daya yang saya lihat tidak betul dan tidak benar. Hari ini kita lihat bahawa UMNO ni telah membuktikan bahawa prestasi keuangan, prestasi ekonomi negara berkembang dengan baik. Dan saya yakin sekali lagi bahawa PRU pada 14, jika kelima-lima dasar Presiden ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tersusun, dengan dibuat secara praktikal, saya percaya UMNO di peringkat akaumbi akan meriah dan rakyat akan melihat bahawa UMNO dan Barisan Nasional ini adalah pembela kepada rakyat. Bila pembela kepada rakyat, maksudnya insya-Allah pada PRU ke-14 UMNO dan Barisan Nasional akan keluar sebagai satu pertubuhan, bukan setakat pertubuhan parti tetapi sebagai pembela rakyat secara keseluruhan. Jadi sebagai contoh misalnya kita lihat beratus ribu lepasan SPM, sama ada dia pergi kepada IPTA, IPTS, atau dia pergi kepada politeknik, atau dia bekerja di shopping complex dan sebagainya. Kita lihat bahawa pemudi muda ni adalah penentu pada kemenangan PRU ke-14. Jadi apa perancangan yang kita boleh buat untuk generasi muda ini? KPI yang Datuk Seri Najib dalam ucapan dasar yang kelima menyatakan bahawa setiap di peringkat bahagian, peringkat cawangan-cawangan akan dibuat program-program yang berbentuk dekat kepada golongan muda. Misalnya kumpulan mengumpulkan pemuda-pemuda yang baru lepasan sekolah untuk dihantar ke kursus-kursus yang telah disediakan oleh badan-badan kerajaan, kan. Lepas tu menggalakkan pemuda-pemuda ini menyertai badan-badan NGO, dan badan-badan NGO ni dan badan-badan latihan-latihan yang diberi ni mestilah dipelopori oleh UMNO itu sendiri. Kalau UMNO dapat memenangi atau mengetuai segala program-program dengan generasi muda ini, jadi saya percaya dan tentulah generasi muda akan yakin dengan perjuangan UMNO.
Ini kita lihat di laman Facebook, laman sosial, banyak generasi muda tidak faham perjuangan UMNO yang telah berkorban dah berjuang selama 67 tahun. Bukan salah generasi muda ni. Kita kena salahkan diri kita supaya generasi muda ni kita kena dekati beliau, kena beri penjelasan kepada beliau, kena beri masa depan kepada beliau. Kalau UMNO boleh jadi abang kepada adik-adik kita, saya percaya pada pilihan raya PRU ke-14 nanti di peringkat Kulai khasnya lah, saya yakin UMNO Kulai akan menambah pengundi-pengundi baru dan seterusnya akan menambah undi pilihan raya pada masa akan datang. Jadi saya melihat antara pendaftaran baik di peringkat keahlian UMNO yang baru atau di peringkat FSPR, maknanya di peringkat UMNO bahagian itu sendiri kena mengadakan program-program yang berbentuk mesra rakyat, yang membentuk kesukaan generasi Y ni, generasi knowledge ni. Dia suka Facebook, dia suka, jadi kita kena buatkan satu program yang mereka suka. Dan dengan cara itu sajalah kita boleh dekat dengan dia dan kita boleh bagi penerangan dengan dia, kita boleh bagi latihan dan kita membantu dia. Membantu dia bahawa kita nak beritahu dia bahawa parti UMNO ini dan Barisan Nasional adalah pembela bukan kepada generasi muda saja, kepada rakyat secara keseluruhan. Jadi salah satu biasa kita lihat pelajar-pelajar lepasan SPM ni yang berjaya, kerajaan memanglah sudah pasti dia akan pergi kepada universiti-universiti IPTA, IPTS. Yang sederhana berjaya dia akan pergi pada politeknik atau institut kemahiran-kemahiran yang semua disediakan kerajaan. Jadi golongan ini sudah ada di merata-rata di seluruh Malaysia. Tapi yang kita kehilangan pengundi yang biasa ada di kampung-kampung, ada di pekan-pekan, ada di bandar-bandar yang mereka tak ada kerja. Tak ada kerja. Jadi macam mana UMNO di bahagian Kulai khas ni nak menyelesaikan ataupun memberi jalan keluar supaya pemuda-pemuda ini atau lepasan SMM ini boleh merujuk kepada UMNO untuk mencari peluang-peluang pekerjaan. Jadi apa yang saya lihat program di masa akan datang, kita perlu mengadakan seminar-seminar kerjaya sebagai contoh. Kita ambil agensi-agensi kerajaan, kita jemput sektor-sektor swasta di Kulai khasnya. Contoh di industri Batu 24 banyak kelang-kelang baru. Di Senai misalnya banyak industri-industri besar, kelang-kelang yang besar yang menyediakan banyak peluang pekerjaan. Yang ini biasanya tidak didedahkan kepada lepasan-lepasan SMM ini. Yang terbaru ini ION. ION di Kulai menyediakan beratus peluang pekerjaan. Jadi apa yang UMNO Kulai perlu buat ialah kita kena mengumpulkan semua syarikat-syarikat ini, semua badan-badan kerajaan yang ada menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Kita adakan satu program berbentuk sehari ke 2 hari. Lepas tu kita edarkan pamphlet pada semua generasi-generasi muda yang di kampung, yang di bandar, yang di pekan, untuk dia orang datang. Datang dalam sesi itu dan kita bagi penerangan ataupun kita jemput interview HR yang ada pekerjaan, yang ada peluang-peluang pekerjaan untuk dibagi peluang kat situ. Jadi kalau UMNO boleh menjadi pelopor atau orang yang selaku abang pada generasi muda ini untuk memberi dia jalan. Kalau dia minat kerjaya untuk jadi engineer atau dia menjadi untuk juruteknik, okey, mana laluan dia. Kalau dia minat kerja di sektor perkilangan ke elektronik ke, mana jalan dia. Jadi UMNO mesti dilihat boleh menyediakan mengumpulkan syarikat-syarikat atau badan-badan, dan kita akan adakan satu seminar dan berbentuk sehari 2 hari, dan generasi muda kita panggil dia datang, kita jemput dia datang dan kita bagi penerangan ini dan kita dedahkan dia pada peluang-peluang yang ada ini supaya dia ni tengok apa minat yang dia nak dan dia boleh memilih mana sektor-sektor yang dia minat untuk kerjaya dia pada masa akan datang. Saya percaya kalau UMNO bahagian Kulai boleh menyelesaikan atau memberi ruang, sekurang-kurangnya membantu
generasi muda ni untuk apa, mencipta ataupun memberi ruang pada kejayaan daripada masa akan datang. Saya percaya UMNO ni akan dekat dengan generasi muda.